Ketua pihak majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin Sakum selaku pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan Malaysia YBK diiringi oleh Yang Berbahagia Tuan Johari Morad. Dengan segala hormatnya, majlis persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, Yang Berbahagia Tuan Haji Nasaruddin Muhammad Ali, Pengerusi Eksekutif GISB Holding, Yang dihormati Datuk Lokman Hakim, Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holding, Yang Berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid, Ketua Pegawai Operasi GISB Holding Sdn Bhd, Yang Berbahagia Tuan Adib At-Tamimi, Ketua Pegawai Penyelaras, barisan tetamu kepada majlis kita pada malam ini, yang kalau saya sebut satu-satu orang panjang sangat masa kita ambil. Selamat datang. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya pun tak tahu kenapa saya yang diminta menutup majlis ini. Majlis ini pada saya mempunyai kelasnya yang tersendiri. Dan yang layak untuk merasmikan penutup ini sepatutnya bukanlah saya. Jadi saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kerana penghormatan yang terlalu tinggi kepada saya sebagai pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan yang tak pernah selesai membasmi kemiskinan. Semalam dalam forum bersama-sama dengan Yang Berbahagia Datuk Lokman Hakim Poten, beliau menjelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan agama Allah ini di Mekah 13 tahun. Dibantu dia dengan mukjizat-mukjizat, karamah bagi meyakinkan manusia bahawa dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita dapat mengira susuk-susuk yang menerima jemputan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu boleh dikira dengan jari. Bahkan beliau mendapat tentangan yang terlalu hebat daripada musyrik dan mereka-mereka yang barangkali kalau kita pun berada di situ mungkin kita termasuk dalam kumpulan yang menentang tersebut. Wal-iyazubillah min zalik. Namun beliau berjaya menyiapkan satu jamaah yang dididiknya sendiri untuk bersusah payah bagi memperjuangkan gerak kerja yang lebih besar. Dan kita lihat setelah 13 tahun dilatih, dikursus, dikededahkan dengan kesulitan dan kesusahan, maka beliau telah berpindah ke Madinah, dan di Madinah beliau menubuhkan sebuah negara, di mana di negara itu beliau nak memperlihatkan kepada ummah beliau sendiri yang menjadi ketuanya,
beliau sendiri yang menentukan apakah perlembagaan yang harus dibawa, apakah tujuan matlamat, niat kena betul dan sebagainya. Itulah arti kemerdekaan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkehendak supaya kita apabila merdeka, bukan sahaja merdeka dari penjajah, tetapi dengan kemerdekaan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dalam masa yang singkat, hanya 13 tahun di Mekah training, melaksanakan tugasan di Mekah 10 tahun, lepas itu disambung oleh khalifah-khalifahnya, 3/4 dunia ini telah dapat menerima Islam. Kata yang berbahagia Datuk Luqman Hakim semalam. Cuba bayangkan, kalau niatnya betul, masa hanya diambil 10 tahun. Kalau campur dalam perjuangan, 23 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada hari ini lengkaplah agama Islam ini. Dan Allah kata, aku ridalah Islam itu sebagai agamamu. Bermakna pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahu secara halus beliau akan meninggalkan perjuangan ini kepada umat yang telah dilatih tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau itu merupakan satu perjuangan, selepas daripada itu kita lihat di tanah Melayu ini, di Melaka misalnya, para miswara telah berpindah daripada Temasek, membawa diri ke Melaka, membuka kerajaan yang namanya Melaka. Para miswara beragama Hindu dan pejuang-pejuang yang anak didik, anak-anak murid daripada mereka yang telah dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan makan gaji mereka mengislamkan orang. Mereka berikhtiar untuk bergerak, mencari nafkah, berniaga, membawa agama Islam itu. Dengan perniagaan mereka mendapat pendapatan. Dengan perniagaan mereka dapat memperlihatkan kehebatan. Dengan perniagaan mereka mendapat melihatkan bagaimana Islam itu indah, cantik. Akhirnya sebuah negeri dimulai dengan rajanya mengiktiraf agama Islam, kerana yang datang itu ialah orang Islam yang kapalnya bukan main besar, perniagaannya bukan main besar, sembahyang mereka di pantai-pantai tersebut, dan mereka datang mengajak Islam bukan dibayar gajinya tiap-tiap bulan, tetapi mereka berikhtiar menterjemahkan hadis Nabi yang mengatakan, adapun 9 dari 10 rezeki di muka bumi ini ada di bidang perniagaan. Kalau hadis itu disebut, kita angkat tangan sampai nampak bulu ketiak, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak diterjemah kepada kenyataan, maka sia-sia saja kerja kita. Sebab itu apabila GISB Holding dapat menggerakkan bahawa perniagaan itu adalah merupakan 9 dari 10, artinya kalau 10 rezeki di dunia ini, 9 itu ada di bidang perniagaan. Kita lihat apa yang telah kita lihat tadi, itulah pencapaian yang telah dibuat apabila kita menjadikan Rasulullah, para sahabat itu uswatun hasanah bagi kita sekalian. Tahniah kepada GISB daripada setinggi-tingginya sehinggalah keseluruhan yang telah memberikan sokongan dan melaksanakan tugasan yang sangat besar pada saya sekarang ini. Maka hari ini kita menyambut kemerdekaan kita. Dan kalau menyambut kemerdekaan, mari kita isi kemerdekaan itu dengan niat yang betul, dan mana-mana yang salah sebelum ini, yang sesiapa saja buat, kita mengaku saja dan kita baiki. Kerana saya teringat apa yang disebutkan Bani Tamim, iaitu pemuda Bani Tamim yang akan menggerakkan, menolong Imam Mahdi bagi membangkitkan Islam itu. Rupa-rupanya ada para cendekiawan Islam yang membagi tahu Bani Tamim itu ialah satu nama yang
yang disebutkan ta dengan mim. Ta itu tanah, mim itu Melayu. Maka kita nak membagi tahu bahawa gerakan kebangkitan Islam di musim akan datang ini, dia mungkin bermula dari gagasan tanah Melayu dan Nusantara Melayu ini. Maka kalau kita ini sedang ke arah itu, kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beri kekuatan kepada kita, beri sinar kepada kita, tentukan kepada semua pimpinan-pimpinan di tanah air kita ini membetulkan semula niatnya. Allah sudah menunjukkan kalau betul begini rupanya, tak betul ini jadinya. Maka mari kita minta semua orang ikhlas melaksanakan tanggungjawab agar kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun katanya, orang-orang yang sangat saudaraku yang sangat aku kasihi, ialah waktu dia bercakap itu, sahabat-sahabat pun macam cemburu kerana mereka ada di situ. Katanya, aku sangat mengasihi saudara-saudaraku. Bukankah kamu sahabatku? Siapakah itu? Kata sahabat, mereka ialah orang-orang yang tak pernah tengok muka aku, tak pernah salam dengan aku, tak pernah mendengar ceramah aku, tak pernah mendengar khutbahku, tetapi mereka setia ikut perintahku dan mengikut apa yang aku arahkan lebih daripada apa yang kamu sekarang ini sedang buat. Siapakah umat itu? Umat akhir zaman, iaitu kita. Kita tak pernah tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau diselawatkan sekarang semua menangis, teringatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita betulkan niat macam saya sebut tadi, innamal a'malu binniyah. Kita ucapkan tahniah kepada presiden ataupun pengurusi eksekutif dan CEO yang sentiasa saya lihat memberikan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Dengan kata-kata yang demikian, saya tak tahu saya atas dasar apa saya bercakap ini. Mari sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup program ini, kita tangguh program ini sehingga satu masa yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik, hidayah dan kekuatan kepada kita bagi mengangkat agama Allah ini bermula dari tanah Melayu, dan di country home ini kita mulakan niat kita dan kita akan bergerak ke seluruh dunia insya-Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.